Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada minggu ni saya masih lagi buat kelas secara video. InsyaAllah pada minggu hadapan saya akan buat kelas secara live lah di Google Meet. Jadi pada hari ini kita akan masuk bab yang kelima, iaitu aplikasi pemikiran kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Di dalam bab ini kita pecahkan kepada 3 aplikasi, iaitu pertama brainstorm ataupun sumbang saran, manakala yang kedua pula adalah peta minda dan yang ketiga adalah topi berfikir. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan brainstorm ataupun sumbang saran. Ya, untuk bab 5, bab 4, bab 5, 6 dan 7 akan masuk di dalam final. Bab 1, 2, 3 tak akan masuk ke final dah ya. Cuma masuk di dalam midterm saja yang sudah anda jawab sebelum ini. Jadi hari ini kita masuk kepada brainstorm ataupun sumbang saran. Apa itu brainstorm dan sumbang saran? Umumnya inilah gambarannya. Brainstorming ataupun sumbang saran. Ya, kita kena identify the problem, kita kena working together, yang mana sumbang saran ini kita perlu buat secara berkumpulan. Ya, dalam sumbang saran ini juga kita kena buat pengundian dalam memilih ideas. Ya, dan kita memilih kualiti untuk improve kita punya performance dalam membuat satu-satu keputusan, dan juga increase quantity and also quality, generate lots of ideas. Jadi sejarah sumbang saran. Kaedah sumbang saran ini juga dikenali sebagai brainstorming, perah otak, pecah minda dan juga percambahan fikiran. Walaupun berbagai istilah dalam bahasa diterjemahkan, namun ia tetap merujuk kepada perkara yang sama dan tidak pernah mengubah kandungan pengertiannya. Hari ini penggunaan sumbang saran ataupun brainstorming ini sangat terkenal, terutamanya kepada para pelajar di IPT. Kerana apabila para pelajar ingin menyiapkan satu-satu tugasan berkumpulan, maka mereka akan duduk berbincang, maka itu dipanggil brainstorming. Cumanya para pelajar tidak mengenal pasti bagaimana proses sebenarnya brainstorming ini dijalankan. Jadinya saya akan terangkan kepada anda semua bagaimana proses-proses ini berlaku. Dan apa pun istilah yang dipanggil, macam kita lihat di sini ada banyak, perah otak lah, pecah minda lah, percambahan fikiran lah, apa pun istilah yang dipanggil, ia tetap sama membawa maksud brainstorm ataupun sumbang saran. Perah otak ini adalah kaedah yang paling popular digunakan dalam teknik kreatif secara berkumpulan. Ini yang saya sebutkan tadi. Paling popular adalah di kalangan para pelajar. Di tempat kerja juga kebanyakan staf ataupun majikan menggunakan teknik ini bagi mereka mencari idea-idea yang kreatif untuk memajukan syarikat mereka. Maka di sini kita lihat sumbang saran ataupun brainstorm ini sangat berguna daripada dulu sehinggalah ke hari ini. Unsur-unsur kreativiti adalah merupakan elemen yang utama kepada teknik perbincangan yang dikenali sebagai kaedah sumbang saran. Dalam perbincangan, dalam sumbang saran ini, idea-idea kreatif amat dialu-alukan, amat dituntut dalam perbincangan ini. Kerana idea-idea yang kreatif inilah yang akan memberikan keputusan idea yang baik kepada diri anda, kepada kumpulan anda dan juga kepada syarikat anda. Pengasasnya ialah Alex Osborne dan kaedah ini wujud pada tahun 1930-an. Kemudian diperkenalkan pada umum secara rasmi pada tahun 1953 melalui bukunya berjudul Apply Imagination. Jadi kalau kita tengok di sini, kaedah sumbang saran ataupun brainstorm ni dah lama diperkenalkan. Sejak tahun 1930-an lagi.
Tetapi pada ketika itu Alex Osborne hanya memperkenalkan kepada masyarakat di sekelilingnya sahaja, belum lagi secara worldwide, secara umum kepada orang yang lebih ramai mengetahui tentang brainstorm. Sehinggalah pada tahun 1953 Alex Osborne telah pun mengeluarkan satu buku berjudul Apply Imagination yang dibaca, diguna pakai oleh semua orang untuk tahu bagaimana kaedah penggunaan sumbangsaran ataupun brainstorm. Jadi ini history dalam bahasa Inggeris. Apa yang nak disumbangsaran? Apa-apa perkara sahaja yang memerlukan penyelesaian segera. Ada kala perkara yang rumit baru dibincangkan, ada kala perkara yang mudah juga dibincangkan. Kenapa dibincangkan juga walaupun mudah? Kerana ia memerlukan hasil yang sangat berkualiti. Dan dalam masa yang sama kita juga ingin mendengar pendapat dan juga pandangan daripada pihak lain. Meskipun kita sudah ada jawapan kepada penyelesaian tersebut. Mungkin ada orang memberi jawapan ataupun idea yang lebih baik, lebih bernas ataupun lebih kreatif. Maka sebab itulah sumbangsaran itu diadakan. Ya, what is the true purpose in my life? Ini contohlah, ya. Menurut Rawlinson, ya, ini definisi, ya. Definisi pada tahun 1981 mentakrifkan kaedah sumbangsaran adalah satu pendekatan yang digunakan semasa aktiviti perbincangan dalam satu kumpulan untuk mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa yang singkat. Ya. Jadi ini adalah proses sumbangsaran. Macam saya sebutkan tadi, kita kena berkumpulan. Kita tak boleh nak buat secara individu. Sebab kalau secara individu, ianya bukan dikira sebagai sumbangsaran. Hanya kita sahaja yang mengeluarkan idea. Hanya kita sahaja yang menyampaikan idea. Itu tidak. Ya, kita kena berkumpulan, kita kena dapatkan data daripada orang ramai. Wah, ini messenger Facebook bini saya ni. Ya. Okay, from dictionaries. Ya, from dictionaries ni kita awak boleh bacalah. Sebab maksudnya berbeza, bukan maksudnya berbeza. Ayatnya berbeza tetapi maksudnya adalah sama seperti yang saya terangkan sebentar tadi, ya. Ini semua samalah. Ya. Sama. Okay, rules for brainstorming. Apa rules untuk kita brainstorm? Apa syaratnya? Pertama, do not allow a criticism or debate. Ya. Di awal-awal perbincangan itu, kita jangan membiarkan orang untuk mengkritik dan juga berdebat berkaitan dengan idea yang disampaikan. Kerana di awal-awal tu kita nakkan idea yang banyak, kuantiti idea yang banyak. Jadi apabila kita debatkan, kita kritik, maka ia akan ambil satu proses yang panjang. Selepas tu juga, kalau kita lihat, apabila seseorang itu menyampaikan idea, kita mengkritik, maka orang yang menyampaikan idea tersebut, kemungkinan selepas itu tidak akan menyampaikan idea yang lain. Begitu juga dengan rakan-rakan di sekeliling. Kalau aku menyampaikan idea, maka mungkin aku juga akan dikritik. Mungkin idea aku ni tidak betul, tidak bernas, tidak logik. Jadi untuk apa aku cakap, lebih baik aku berdiam diri. Sebab tu kita tak nak ada kritikan dan juga debat pada ketika itu. Biar kita kumpul segala idea yang ada. Setiap orang bukan hanya memberikan satu idea sahaja, tapi kita nak banyak idea. Kita mementingkan kualiti terlebih dahulu, kemudian barulah kita masuk kepada kuantiti dahulu. Kita utamakan kuantiti dahulu. Kemudian nanti barulah kita akan fikirkan, bincangkan berkaitan dengan kualiti. Seterusnya, let your imagination soar. Okay, lepaskan imajinasi anda. Okay, berfikirlah, ya. Logik, tak logik pun, apa pun idea itu, maka kita sampaikan dan kita kena terima terlebih dahulu.
tak ada idea yang tak logik sebenarnya. Kalau 30 tahun dahulu orang bagi idea untuk menghasilkan smartphone, pasti orang yang 30 tahun dahulu dia kata idea ini tidak logik dan dia ketawa. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana smartphone itu sudah wujud dan ternyata idea itu adalah idea yang kreatif. Mungkin tidak logik pada awalnya, ya, tapi pada masa akan datang ia akan berguna. Generate as many ideas as possible, ya. Tolong generate idea sebanyak yang mungkin. Seperti saya katakan tadi, tidak semestinya satu orang satu idea sahaja. Biarlah banyak idea sekalipun disampaikan, itu lebih baik kerana nanti kita akan buat pemilihan. Bila ada banyak idea, maka pemilihan kita juga ada pelbagai. Kalau setakat ada tiga orang bagi idea, satu idea seorang, 3 idea sahaja, ia amat sukar kita untuk memilih yang terbaik. Mutate and combine the ideas, ya. Kita boleh ubah dan kita gabungkan idea-idea tersebut agar menjadi lebih kreatif. Ya. Jadi ini rules for brainstorming. Langkah percambahan minda. Okey, ini langkah-langkah bagaimana kita nak melaksanakan brainstorm dalam kehidupan kita. Pertama, kita kena kenal pasti masalah. Masalah tidak semestinya negatif. Ada ketikanya masalah anda ialah bagaimana untuk meningkatkan produktiviti syarikat anda. Ada ketikanya pula masalah anda ialah bagaimana untuk mencipta sesuatu yang baru atau memperbaiki sesuatu yang sedia ada. Tuliskan masalah yang mahu diatasi itu dengan jelas, difahami dan dipersetujui oleh semua individu. Ya. Aduh, banyaknya. Baik, begini ya. Tak semua masalah itu adalah negatif. Seperti yang disebutkan di sini. Ada masalah yang sebenarnya untuk meningkatkan produktiviti syarikat anda. Itu bukan masalah yang negatif. Tetapi anda fikirkan satu benda yang positif bagaimana nak meningkatkan, ya, syarikat anda. Anda mencari cara bagaimana nak meningkatkan, ya, produktiviti syarikat anda. So anda bincangkan, ya. Jadinya, jika ada masalah, apa yang perlu dilakukan adalah anda kena tulis masalah tersebut. Anda semua kena faham, ya, masalah-masalah tersebut. Semua ahli kumpulan kena faham dan fahaman itu kena jelas dan sama. Jangan ada yang salah faham apa yang diminta. Jika tidak, ia akan memberi kesan. Ya, jika tidak, ia akan memberi kesan yang mana anda akan memberikan jawapan yang salah. Ya, macam anda lah katakan jawab final exam. Soalan minta lain sebab apa? Nak cepat. Soalan minta sekian, tapi jawapan anda berbeza. Anda salah faham sebab anda tidak faham dengan apa yang soalan minta. Soalan minta lain, jawapan lain pula yang diberi oleh anda. Jadi di sini kena jelas. Semua ahli kumpulan kena faham apa masalah sebenarnya yang diminta. Yang kedua, sediakan soalan-soalan. Dapatkan sekurang-kurangnya satu soalan dari setiap individu, tetapi dorong mereka untuk hasilkan lebih daripada satu soalan. Jangan menilai kualiti soalan tersebut dan tidak mengkritik mereka yang mengeluarkan soalan. Setkan dalam peraturan. Set, ya, dalam kepala yang mana semua idea adalah betul pada peringkat awal proses percambahan minda ini. Lagi banyak soalan yang boleh dikeluarkan, maka lebih banyak juga idea yang akan dikeluarkan kelak. Gunakan 7 perkataan asas untuk membina soalan, iaitu apa, siapa, bila, kenapa, berapa, di mana, bagaimana. Baik, saya bagi satu contoh situasi. Katakanlah anda adalah seorang pemilik syarikat barangan kosmetik, ya, ataupun ubat-ubatan. Jadi anda ingin, ya,
menghasilkan satu produk yang baru kepada pesakit ataupun customer yang memerlukan produk yang boleh digunakan oleh mereka. Jadi, produk baru yang nak dihasilkan tersebut, anda akan fikirkan. Ya, anda akan duduk bincang dalam kumpulan, ya, fikirkan apakah produk baru tersebut. Jadi soalan-soalan kena keluar. Ya, apa nama produk tersebut? Dengan siapa kita nak bekerjasama? Bila produk ni perlu dihasilkan? Kenapa? Ya, produk ni perlu dihasilkan sekarang. Berapa lama tempoh untuk kita hasilkan produk ni? Di mana pasaran kita? Adakah dalam negara atau luar negara? Dan bagaimana kita nak market? Nah, kita nak buat marketing kepada produk ini. Jadi ini antara soalan-soalan yang anda boleh tanya, ya, kepada rakan-rakan di dalam kumpulan agar mereka boleh berfikir kelak. Jadi setiap orang kena tanya soalan ni. Kerana daripada soalan ini, kita boleh mencambah fikiran kita. Kita boleh cari idea bagaimana kita nak selesaikan masalah. Yang ketiga, tetapkan had masa. Proses mendapat soalan ini mungkin akan berpanjangan. Oleh itu, tetapkan had masa untuk tujuan tersebut. Ya, kalau kita tak tetapkan masa, nanti dia akan berpanjangan. Dia akan habis masa anda tu seharian sebagai contoh, ataupun mesyuarat itu selama perbincangan itu selama 2 jam, hanya memikirkan soalan sahaja tanpa lagi mengeluarkan idea. Ya. Jadi setkan masa, sebagai contoh 20 ke 25 minit. Ada ketikanya mengambil rehat 10 ke 15 minit. Selepas semua melontarkan, semua soalan dilontarkan, membolehkan setiap individu menjadi lebih produktif. Sekurang-kurangnya ia memberi peluang kepada otak kanan mencernakan setiap soalan yang mengilhamkan sesuatu penyelesaian yang bernas. Jadi kita set 20 ke 25 minit itu untuk kita kumpulkan soalan-soalan. Selepas saja kita dah kumpul soalan, kita rehat sekejap dalam 10 ke 15 minit kerana kita bagi masa kepada otak kita, terutamanya otak di sebelah kanan, untuk mula berfikir, menjana idea untuk menjawab kepada persoalan-persoalan yang telah dilontarkan sebentar tadi. Seterusnya, dapatkan idea-idea, ya, panjang, ya, anda boleh baca, cuma saya boleh rumuskan di sini adalah, ya, daripada soalan-soalan tadi kita akan keluarkan idea. Setiap orang perlu menyampaikan idea masing-masing. Sebaiknya idea itu adalah idea yang berbeza dengan ahli kumpulan, dan idea-idea tersebut adalah idea yang kreatif, yang mana idea yang tidak pernah wujud. Maka kita sampaikan sahaja. Ya. Jangan ada one man show, seorang saja bercakap, seorang je lontarkan idea, yang seorang ni pula dia kata korang semua ni semua dapat 3.0 dan ke bawah, aku je 3.0 ke atas. Jadi biarlah aku sahaja yang bagi jawapan. Aku sahajalah yang bagi idea. No, tak boleh macam tu. Sebab bila kita sebut sumbang saran ataupun brainstorm, semua kena terlibat. Semua kena bagi idea. Itu yang sangat-sangat penting. Ya. Baik. Seterusnya, ya, kita juga perlu tetapkan masa, ya, misalnya 30 minit untuk pencambahan idea ini. Penetapan had masa bergantung kepada sejauh mana pentingnya sesuatu perkara yang sedang dibincangkan. Kalau perkara itu adalah perkara yang kecil, mudah kepada kita, maka kita setlah dalam masa yang singkat. Tapi kalau perkara itu adalah perkara yang besar, contohnya macam kerajaan, nak bentangkan belanjawan negara baru-baru ni. Ya, Tengku Zafrul kata apa? 1 bulan saya sibuk di pejabat. Maksudnya 1 bulan dia buat perbincangan. Ya, dia buat brainstorm bersama dengan tim dia untuk selesaikan belanjawan negara 2022.
So itu satu perkara yang besar dan memerlukan jangka masa yang agak panjang. Anda mungkin perlukan masa yang lebih lama sekiranya masalah yang timbul adalah sesuatu yang kritikal dan anda tidak mahu menanggung risiko yang tinggi. Ini seperti saya sebutkan tadi ya. Seterusnya pemilihan. Ya. Apabila anda dapatkan idea-idea tadi, anda dah kena kategorikan kepada 3 kategori. Yang pertama bernas, kurang bernas dan tidak bernas. Ya, anda buat bernas, kurang bernas dan tidak bernas. Jadi kategorikan, letakkan idea-idea tersebut di bahagian mana? 1, 2 dan 3. Dan selepas sahaja anda letakkan, maka anda kena pilih. Ya, anda kena buat penilaian. Katakan idea bernas ada 5. Nombor 1 ni daripada 0 hingga 5 awak bagi berapa? Setiap ahli kumpulan kena bagi. Aku bagi 2, engkau bagi 3, engkau bagi 1, engkau bagi 5, engkau bagi 4. Okey, kita tulis berapa markah keseluruhan. Setiap idea tersebut kita kena bagi markah. Ya. Jadi, daripada situ, di akhir perbincangan, kita akan nampak idea mana yang akan dipilih. Idea mana yang paling bernas. Ya. Jadi, sumbang saran adalah kerja berpasukan, bukan a one man show seperti saya sebutkan tadi. Santai dan gembira. Jangan stres. Kalau stres, anda tidak dapat berfikir. Jika anda stres, anda memikirkan masalah lain, bukannya masalah dalam perbincangan. Itu tidak boleh. Sebab tu kalau kita tengok Google, Facebook, apabila mereka nak buat brainstorm, mereka akan duduk di dalam satu bilik. Bilik mesyuarat yang mana saya cerita sebelum ni, ya, kapetnya adalah kapet rumput, tidak ada apa-apa meja, kerusi, ya. Kemudian ada snack, makanan, ada air. So mereka boleh bincang dalam keadaan yang santai dan happy. Ya, sambil makan, sambil baring, sambil meniarap, sambil duduk, sambil berdiri. Silakan. Janji anda selesa dan anda boleh berfikir. Itu yang penting. Jana idea yang kreatif, ya. So itu yang penting, praktikal tak perlu. Okay, remember, focus on quantity. Ya, quantity idea itu penting. Tahan dulu kritikan, jangan dikritik terlebih dahulu. Kita mengalu-alukan idea-idea yang tidak pernah ada dan combine. Kita improve, kita tingkatkan idea-idea yang ada. Mungkin idea bernas campur dengan kurang bernas, dia akan jadi brilliant. Itu maksudnya. Okay, so tamatlah sudah untuk bab yang kelima ini. Aplikasi yang pertama brainstorm. Next class nanti saya akan masuk kepada peta minda. Jadi itu saja. Terima kasih semua.